Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wassalamualaikum warahmatullah. Saudara-saudari para penonton yang beriman sekalian, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, Aid Mubarak Sa'id, wa kullukum wa antum bikhair. Dan maaf zahir batin sekiranya ada kesilapan dan kesalahan dalam mengendalikan ruangan ini dan ruangan lain di 5 minit plus. Saudara-saudara dan saudari, wajib bagi kita untuk menanam semangat kasihan antara kita, cinta antara kita, korban antara kita. Dan hari ini saya akan bercakap tentang korban, daging korban, agihan daging korban kepada orang bukan Muslim. Ya, sebagaimana kita semua tahu bahawa sembelih korban, menyembelihkan lembu ataupun kambing atau biri-biri adalah merupakan amalan sunat muakkadah kata setengah-setengah ulama, dan kata ulama lain adalah merupakan sunat biasa, ya. Dan bagi kita orang Islam sudah tentu pengagihan daging sembelihan korban adalah 1/3 untuk dimakan kita sendiri dalam keluarga, dan 1/3 lagi pula dibagi kepada orang fakir miskin, dan 1/3 lagi dibagi kepada sanak saudara dan orang-orang yang kita kenali. Tapi tidak ada habuan. Kalau ikut mazhab Syafi'i, tidak ada habuan untuk dibagi kepada orang bukan Islam, yaitu bagi korban wajib. Sebaliknya, jika korban sunat, maka ia makruh. Itu mazhab Syafi'i. Bagaimanapun kalau kita pergi kepada mazhab lain, dan ini saya mau beritahu, ini adalah fiqh. Jadi hukum di sini adalah hukum fiqh. Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i mengharamkan orang Islam mengagihkan daging korban kepada bukan orang Islam. Hukum haram memberi daging korban kepada bukan Muslim yang dianggap haram dalam mazhab Syafi'i di sini adalah hukum khas bagi korban yang wajib, sedangkan korban yang sunat dianggap hukumnya makruh sahaja. Tetapi mazhab lain berbeza. Mazhab Maliki, mazhab Imam Malik menganggap hanya makruh saja untuk membagi daging korban kepada bukan Islam. Tapi mazhab Hanafi dan mazhab Hambali menganggap bahawa pengagihan daging korban kepada orang bukan Islam itu harus, boleh, tidak ditegah di dalam agama. Dan sekiranya orang bukan Islam itu bukanlah mereka yang memerangi orang Islam, mana bukan yuqatilunakum, bukan orang yang memerangi orang Islam, dan dalam istilah dipanggil kafir harbi, maka boleh dibagi, diagih daging korban kepada mereka. Dan jumhur ulama pun begitu, bukan saja Abu Hanifah ataupun Ahmad bin Hanbal sahaja yang mengharuskan diberi daging korban kepada bukan Islam, tetapi jumhur ulama, khususnya ulama pada zaman sekarang, mengharuskan kita bagi daging korban kepada orang bukan Islam dengan tujuan untuk nak taklif, artinya mendekatkan mereka dengan orang Islam, dengan agama Islam, untuk memperbaik, untuk
membolehkan mereka melihat, menjinak dengan orang Islam dan dengan agama Islam, maka dibolehkan perkara itu untuk taklif, dipanggil taklif, artinya untuk nak menjinakkan mereka dengan orang Islam, untuk mendekatkan mereka dengan orang Islam dan dengan agama Islam. Ya, kalau kita lihat dari segi matlamat, dari segi maqasid, memang boleh, memang dianggap boleh. Kalau sedekah, kita boleh bersedekah kepada orang bukan Islam. Kenapa daging? Daging juga adalah merupakan sedekah. Kenapa kita tidak boleh memberi kepada mereka? Dengan itu, kalau kita lihat, ada zaman ini secara khusus, kalau kita buka fatwa-fatwa online, kita akan lihat tidak berapa ramai ulama yang mengharamkan atau melarang orang Islam membagi daging kepada orang bukan Islam. Tidak ramai. Yang ada pun tidak beberapa orang di kalangan ulama-ulama Saudi, tapi bukan semua. Ulama Saudi pun bukan semua. Mereka menganggap bahawa pemberian daging korban kepada bukan Islam adalah haram. Tidak semua. Tapi kalau kita pergi ke Mesir, memang hampir semua ulama Mesir, ulama Azhar mengatakan harus diberi daging kurban kepada bukan Islam. Kerana ini adalah mengikut negara juga. Kalau negara tidak ada orang bukan Islam dan tidak mesra atau kurang mesra dengan orang bukan Islam, maka akan membuat hukum yang keras. Kerana ini fiqh. Kerana ini merupakan ijtihad mereka. Tapi kalau negara yang mempunyai orang bukan Islam dan mesra dengan orang bukan Islam seperti Mesir, seperti Maghribi, seperti Algeria, seperti Tunisia, seperti Syria, Lebanon dan lain-lain lagi, mempunyai hukum yang berbeza, yang mengharuskan diberi daging korban kepada orang bukan Islam. Ya, ini kena fahamlah. Kalau anda nak berpegang dengan hukum Syafi'i pun tidak apa, itu tidak masalah. Tetapi kita fikir baik-baik tentang maqasid korban. Apa maksud korban? Iaitu untuk memberi makan kepada orang. Kalau dalam Imam Syafi'i sendiri, artinya kalau kita daging korban itu, kalau kita boleh bagikan pada semua orang adalah lebih baik. Semua orang adalah lebih baik, bukan untuk makan. Seperti daging korban wajib. Daging korban wajib kan kita kena bagi semua orang, kita tak makan. Kan? Daging korban yang sunat ini pun juga kita sepatutnya lah, mana sebaik-baiknya lah adalah memberi kepada orang, semua orang. Walaupun dibataskan mazhab Syafi'i di sini, tetapi kalau kita fikir tentang maqasid, adalah boleh, adalah. Dan kalau kita nak berpegang atau nak mengambil pandangan-pandangan fatwa-fatwa ulama daripada mazhab lain yang saya fikirkan lebih relevan dengan zaman kita, dengan negara kita pada waktu ini, adalah bagus, adalah dianggap terbagus dan terbaik kalau kita dapat membagikan daging korban juga kepada orang bukan Islam, kerana dapat taklifkan mereka, dapat mentahbibkan mereka, dapat mendekatkan mereka, dapat menjinakkan mereka kepada kita dan kepada agama Islam itu sendiri. Raya korban bagi orang Arab dan dalam Islam itu sendiri, hari raya Aidil Adha ini merupakan Aidun Kebir, iaitu raya besar. Tapi di kalangan umat Islam di tempat kita, di Patani, di Thailand, di Malaysia dan Indonesia, menjadikan raya Aidul Adha ini sebagai raya kecil, dan raya besar adalah Aidul Fitr. Itu yang kita lakukan. Tapi sebenarnya dalam Islam
Aid ini, iaitu Aidul Adha ini merupakan Aidun Kabir, raya besar, kerana pada hari raya ini kita beraya pada hari pertama, hari kedua, hari Tasyrik, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 4 hari semuanya adalah merupakan Aid al-Akal wasyarab wal haflah, iaitu hari jamu-jamuan kepada semua orang. Jadi dengan itu merupakan satu perayaan yang besar, satu sambutan yang besar, kerana ada jamuan selama 4 hari, lebih pun tak apa, 4 hari, iaitu hari pertama, hari raya, hari 11, hari tasyrik pertama, hari tasyrik kedua dan hari tasyrik ketiga. Jadi 4 hari semuanya, sedangkan raya puasa hanya 1 hari. Hari puasa 1 hari saja, iaitu hari raya puasa 1 hari saja, iaitu hari raya pertama, dan hari raya kedua kita puasa Syawal, 6 puasa 6. Menyebabkan kita tidak boleh tak makan lagi, sebab ramai di kalangan kita berpuasa 6, puasa 6. Dengan itu orang petani menundakan hari raya kedua kepada hari raya pada hari ke-7 Syawal, dipanggil raya 6, dan diadakan secara besar-besaran. Jamuan diadakan pada raya 6 adalah merupakan jamuan yang sangat besar di Patani, di 3 wilayah, di Narathiwat, di Jalat dan Patani. Hari itu diadakan gotong royong membersih kubur, dan pada waktu sama diadakan jamuan di seluruh rumah dan juga di masjid ataupun di kubur di sebelah kawasan yang bukan dijadikan tempat untuk nak mengebumikan mayat. Okey, setakat ini saja semangat pagi ke-48 pada hari ini. Maaf zahir batin. Sekian wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.